大家好，Vanakkam, ya priya இருக்கீங்க? Apa khabar orang semua? Apa khabar muda? Dah bersedia pertahankan MUA atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, abang dan adik, pakcik dan makcik. Nama saya Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman. Apabila saya berumur 25 tahun, pakcik dan makcik, abang dan adik, kakak-kakak sekalian lah yang memberikan peluang kepada salah seorang anak muda yang bernama Syed Saddiq untuk berkhidmat bagi kalian semua di Parlimen MUA pada tahun 2018. Hari ini saya datang dengan penuh rasa rendah diri, ingin memperbarui kontrak saya bersama dengan orang MUA. Kontrak yang saya hargai kerana kontrak itu datang sekali setiap 5 tahun. Pada tahun 2018, anak-anak MUA berikan peluang kepada saya untuk berkhidmat kepada kalian semua. Kini pada tahun 2022, lagi sekali saya kembali kepada orang MUA dengan penuh rasa rendah diri. Tolonglah beri peluang kepada saya, Syed Saddiq, untuk kembali berkhidmat, mempertahankan MUA, membela rakyat Malaysia ke Parlimen dan insya-Allah ke Putrajaya. MUA begitu dekat dengan hati saya kerana ini adalah tempat pertama yang saya diberikan peluang untuk berkhidmat pada tahun 2018. Saya bertekad untuk sentiasa berada di sisi orang MUA, susah dan senang sentiasa bersama. Pada tahun 2017, sebelum kita menyertai pilihan raya yang bersejarah pada tahun 2018, saya berdepan dengan dilema yang agak besar. Tawaran untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Oxford bersama dengan beasiswa. Nak dengan ibu saya seorang cikgu, dibesarkan dalam keluarga yang dipenuhi dengan cikgu dan pensyarah. Tetapi saya ingat kata-kata ibu dan ayah saya. Follow your heart, ikut hati. Kerana perjuangan untuk mempertahankan rakyat Malaysia, membela rakyat Malaysia itu jauh lebih besar daripada idaman, the dream of a person. Dan apabila masa tersebut pengumadan dibuat, sampai ke hari ini saya tidak pernah menoleh ke belakang. Kerana saya ingin bersama mempertahankan dan membela anak MUA. Bukan sahaja apabila masa kita senang, tetapi apabila masa susah juga. Sebab itu walaupun tawaran ini diketepikan, bila diberikan mandat untuk berkhidmat dan alhamdulillah diangkat sebagai menteri, saya rasa anak-anak MUA lebih kenali saya. Walaupun saya berkhidmat di Putrajaya selama 22 bulan, tetapi tidak pernah sekali pun saya gagal untuk balik ke MUA setiap minggu, berkhidmat, mempertahankan, memberikan kebajikan kepada anak-anak MUA. Saya tidak akan lupakan tanggungjawab hakiki tersebut. Kerana yang menjadikan saya seorang menteri bukan segelintir ahli politik, tetapi ia bermula dengan setiap satu undi yang datang dari MUA. Bermulanya kerja saya untuk berkhidmat sebagai seorang penjawat awam, bermulanya di MUA juga. Dan sebab itu saya sentiasa terhutang budi. Dalam tempoh masa 22 bulan yang sangat singkat, tak sampai 2 tahun, saya rasa kawan-kawan lebih tahu, saya selalu lebih suka fokus kepada track record untuk menjawab pengkritik-pengkritik di luar. Mereka kata, Saddiq, apa kamu lakukan di MUA? Di depan inilah jawapannya. Dalam tempoh masa 4 tahun, saya, tim Pusat Khidmat Parlimen, pakcik-makcik, adik-adik semua, tim MUA berjaya membawa lebih 50 juta ringgit pelan pembangunan dan kebajikan bagi anak-anak MUA.
Semalam ada seorang pemuda UMNO pertikaikan, kata, Sadiq, audit, mana ada 50 juta ringgit kamu bawa? Dia tak kenal saya. Saya tak nak menghina dan mencaci. Cara terbaik untuk menjawab adalah dengan fakta dan data. Saya buat pecahan satu persatu. Dengan gambar sekali, nak receipt pun boleh. Kerana di muda, kita ingin membina budaya Malaysia yang beramanah, berintegriti, pertahankan rakyat, lawan rasuah. Jangan takut, kerana ini negara kita bersama. Tetapi itu masa yang singkat. Dengan pasar Parit Jawa yang baru, yang lama kita naik taraf, lebih 4 juta ringgit, naik taraf sekolah, kuil, masjid, surau. Permulaannya setiap masjid di Muar 34 diberikan RM10,000 setiap surau, RM1,000. Pembinaan atau permulaan pembinaan hub anak muda yang pertama di Muar. Tetapi tidak cukup jikalau ia hanya terhad kepada pembangunan semata-mata. Tetapi apabila kita masuk politik, ia adalah untuk memperjuangkan rakyat, kerana realitinya bukan ahli politik yang berada di atas, tetapi rakyat yang memilih ahli politik itulah yang berkuasa. Kerana itu, kawan-kawan, pakcik makcik sekalian, tempoh masa singkat berkhidmat 22 bulan, banyak ujian yang dilalui. Tetapi ujian yang paling mencabar datang selepas 22 bulan tersebut. Pada bulan Februari 2020, apabila kerajaan bertukar, saya diberikan pilihan. Adakah saya akan kekal dalam parti yang lama, menjawat jawatan menteri? Kalau tolak jawatan menteri, ditawarkan jawatan GLC pengerusi yang gajinya 2-3 kali ganda lagi tinggi daripada jawatan menteri. Tetapi jikalau saya pilih pilihan tersebut, saya perlu gadaikan prinsip, gadaikan maruah, lupakan nasib pengundi yang mengundi saya untuk masuk ke parlimen, lawan kebobrokan, lawan kesalahan sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2020 itulah, bukan saja bila zaman senang jadi menteri, bila jatuh diberikan pilihan untuk kekal jawatan menteri, lumayannya, rumahnya, tanahnya, keretanya, saya Syed Saddiq tolak, lawan sampai ke hari ini, membuktikan I will never forget the good people of Muar yang meletakkan saya di sini. Saya kongsikan ujian ini kerana dalam mana-mana pilihan raya, rakyat akan menilai track record ahli parlimennya, tetapi pada masa yang sama akan menilai karakter seseorang itu. Bukan saja apabila orang itu senang, tetapi apabila orang itu susah juga. Adakah dia akan mengibarkan bendera putih? Adakah dia akan berdiam diri, lawan lari daripada pentas politik? Saya bertekad, tuan-tuan dan puan-puan, pakcik-makcik, adik-adik sekalian, mereka boleh ugut, mereka boleh cuba sogok, tetapi mereka tidak akan berjaya membeli maruah dan prinsip saya, kerana maruah dan prinsip saya terletak di tangan orang-orang Muar yang memilih saya pada tahun 2018. Saya tidak akan lupakan itu. Kalaulah saya masuk politik kerana duit, saya tidak akan berada di sini. Beasiswa yang ditawarkan saja dah RM500,000 ringgit. Bila berkhidmat sebagai menteri, gaji sangat lumayan sekali. Ditawarkan bidang tanah di Putrajaya, saya tolak. Bawah kementerian saya, Belia dan Sukan, ada RM2 bilion peruntukan. Tetapi apabila saya berkhidmat, saya merupakan menteri pertama yang isytiharkan segala aset saya, dan juga menteri pertama yang memastikan segala proses pemilihan tender tidak dikawal oleh menteri,
Open tender biar yang terbaik menang. Bukan kroni dan keluarga. Itu adalah tekad saya jika dipilih lagi. Kita ingin membina Malaysia berintegriti. Sebab itu, apabila saya tolak tawaran, sogokan, bila ugutan datang, saya tak takut. Because my conscience is clear and clean. Tanyalah penjawat-penjawat awam. Ada tak saya call mereka beri kontrak kepada ibu, ayah, abang, adik saya? Adakah saya minta kontrak beri kepada kroni-kroni saya? Tanya pejabat daerah, ada ke tidak? Tak ada. Kerana saya takut kepada Tuhan dan saya takut kepada rakyat. Saya di sini untuk membela dan membersihkan Malaysia. Bangunkan Malaysia yang maju, pemaruah dan berintegriti. Tetapi untuk kita majukan Malaysia, kita tidak boleh hanya fokus kepada kesilapan dan kekilafan lawan. Sebab itu, sebaik mungkin saya tak nak dedikasikan ucapan saya kepada lawan saya. Saya rasa rakyat Malaysia, orang Muar, berhak yang lebih baik. Bukan pemilihan calon di antara yang terburuk, tetapi pertandingan yang sihat. The best of the best to serve the best in Muar. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, pakcik-makcik sekalian, saya nak dedikasikan ucapan ini kepada visi saya di Muar dan untuk Malaysia secara keseluruhan. Saya nak mulakan dulu dengan visi pendidikan. Kerana ibu saya yang mendedikasikan hidupnya sebagai seorang cikgu daripada mulanya kerjanya sampai tamat kerjanya dan memberikan inspirasi kepada saya untuk masuk sistem pendidikan, mengajar. Saya nak kongsikan tentang pendidikan dahulu. Saya risau dengan anak-anak muda di Malaysia pada hari ini. Kerana anak-anak muda Malaysia pada hari ini sedang melalui dekad dan abad yang sangat susah sekali. The youth of Malaysia are stuck by being a sandwich generation. Generasi anak muda adalah generasi sandwich. Kenapa saya katakan generasi sandwich? Kerana anak muda pada hari ini, anak-anak muda saya rasa banyak di belakang sana memahami perkara ini. Anak-anak muda di Malaysia pada hari ini bukan sahaja perlu membina keluarga yang baru, nak berkahwin, ada anak, menjaga keluarga yang baru, tetapi di atas bahunya juga, kerana ibu bapanya tidak ada wang persaraan yang mencukupi. Ini bukan Syed Saddiq yang kata, KWSP yang kata. Majoriti golongan pesara tidak ada RM10,000 pun dalam akaunnya. Dan apabila itu berlaku, anak muda lah yang akan membawa beban ini untuk menjaga ibu bapa atuk neneknya juga. Menjaga ibu bapa atuk nenek dan juga ingin memulakan hidup yang baru, anak-anak, dan menjaga nasib isteri. Ini bukan perkara yang mudah. Anak muda pada hari ini bukanlah generasi yang ada aset-aset. Nak beli kereta pun susah, perlu sewa. Nak beli rumah jangan haraplah. Tetapi kalau kita tanya ibu bapa kita, walaupun zaman dulu agak sukar, tetapi bila berumur 35 tahun dah boleh ada rumah. Dah boleh ada kereta. Dan rumah dulu yang berharga RM50,000 sekarang berharga RM400,000. Sebab itu generasi saya pada hari ini sedang lalui zaman yang sangat susah sekali. Sebab itu anak muda terpaksa meninggalkan negara untuk mencari hasil pendapatan yang lebih tinggi di luar negara.